أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, lately ni kita banyak dengar kisah tentang Ustaz Kazim, kan? Katanya dia ni buat marketing, dia disantau, disihir, tapi dah keluar dah dekat satu program TV yang dia kata dia tak buat benda-benda ni semua, tapi memang benar kisah dia disihir. Okey, untuk hari ni kita memang nak kupaskan, bukan nak cerita pasal Ustaz Kazim sebenarnya, tapi tajuk hari ni kita nak cerita pasal santau. Okey, kita tahu santau ni popular di kalangan Melayu kita, tapi hari ni ada lain sikit sebab kita ada tetamu nak bercerita tentang pengalaman santau dia. Okey guys, jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita lain intro macam biasa, lepas ni kita perkenalkan dia. Let's roll it. Okey guys, macam-macam bagi tahu tadi. Kita ni kan, bila cerita pasal sihir, pasal santau, kita ada, orang kata apa, satu mentality yang kita dah letak. Macam bila santau je, ni Melayu punya kerja ni. Ini dengki ni. Ini tak puas hati lah ni. Tak boleh nampak orang lebih sikit lah ni. Itu orang kata apa, stigma biasa bila kita cerita ataupun kita dengar pasal kes santau ni. Okey, hari ni Acak ada bawa seorang tetamu. Okey, tetamu ni sebenarnya dia dah hantar dah. Bukan dia hantar, kita orang ada borak pasal cerita dia sebelum ni. Dia kata dia pernah mengalami pengalaman santau. Family dia lah pernah kena benda tu. So bila aku dengar daripada dia, aku jadi macam tertarik and aku panggil dia sendiri lah yang cerita. Sebab dia bukan datangnya daripada kalangan bangsa Melayu. Dia Chinese man. Chinese pun kena santau Ci? Ya betul. Okay, kita kenalkan. Okay, kita ada Ci in the house. So kau boleh kenalkan diri kau sekarang. Cepat. Okay, so nama saya sebagai Ci. Tak payahlah Rush. Nama saya Ci. Aku cakap cepat apa kan? Orang kenali sebagai Abang Bulu Ketiak. Abang Bulu Ketiak Masa nama kau Bulu Ketiak siap? Okay, benda ni berlaku sebab ni. Time tu I tengah buat live makan. Okay. Bila time live makan, baru bangun kan aku pakai singlet lah. Lepas tu pakai singlet, dia orang cakap, bang nampak bulu ketiak asal panjang sangat, asal tak shave. Bang pengotor ke? Aku macam nak buat macam mana? Letak je nama tu lah. Sebelum tu nama kau apa? Ciho je lah. Ciho lah, dekat TikTok tu lah. Memang original lah. Memang original lah. Lepas tu sudah tu kau letak bulu ketiak sebabkan live tu lah. Sebab kat Malaysia ni memang bila orang suruh jangan buat, kau buat. Betul. Kan, lagi kita buat tu standard SOP. Tu standard SOP. Kalau jangan buat, maknanya kalau kau follow SOP, kau dah langgar SOP lah. Kalau kau orang kata jangan buat, kau salah. Betul. Kan, salah. kau kena lawan lah. Betul, kita Malaysia lawan. Kan. Betul juga. Tapi cerita yang kau nak cerita dengan aku ni. Hari tu kita ada borak pasal cerita kau ni kan. Kau cakap dengan aku family kau masa tu buat bisnes and disantau. Sebenarnya aku terperanjat tau. Sebab aku macam serius lah, ada Chinese yang ada pengalaman santau. Biasa aku dengar Melayu kan, tapi kau cakap gamai kawan kau pernah kena. Sebelum ni pun I tak percaya. Sebab biasa dengar cerita dari kawan semua cakap, biasa Melayu sikit-sikit bisnes tak puas hati, dengki, santau. Tapi bila I sendiri lalu benda macam ni, bila dapat pengalaman macam ni, I macam terpaksa percaya sebab benda tu dah nampak lah. Sebab benda tu jadi sendiri dekat family kau kan. Bukan setakat jadi, tapi yang nampak benda kau nampak juga sendiri. Okay. Ni menarik sebab apa? Bagi aku benda-benda macam ni dia akan hadir bila, macam aku cakap lah, bila sihir ke santau ke, memang dia datang daripada ketidakpuas hati orang. Betul. Pada kita kan. Okay Cik, aku rasa kau boleh start cerita sekejap lagi, and then kita tengok macam mana kau punya cerita. Aku rasa kau orang sendiri pun mungkin akan terperanjat. Jom. Okay Ji, aku rasa kau dah boleh start cerita lah pasal pengalaman kau waktu tu. Okay, boleh. So cerita dia berlaku macam ni. Time tu agak dalam umur 15 ke 16 tahun. Okay. So bapa I ada bisnes kolam pancing. Time tu kolam pancing tu I think somewhere around Klang lah, kat Klang lah. Okay. Lepas tu bisnes dia biasalah, kalau buat bisnes memang ada risiko. Akan ada time yang bagus, akan time yang buruk sikit ke, tak berapa elok. Standard business lah. Standard business practice lah, okay. Tapi benda jadi pelik bila tiap hari bapa I dengan mak I asyik gaduh. Gaduh pasal apa pun kita tak tahu. Okay. Macam pasal air ke, ambil air ke, tiba-tiba apa-apa pun akan cetus pergaduhan. Ada je isu lah. Macam ada je isu. Okay. Tapi time tu kita pun macam anggap biasa lah. Okay, maybe it's just some family issue kan. Tiap rumah tetangga pun mesti ada isu sendiri. Ada isu sendiri. Okay.
So kita mula-mula macam notice lah something different lah bila adik I tiba-tiba call mak I. Time tu semua orang dah keluar dah. Okay. Time tu tinggal adik I, adik nombor 3 ni. Time tu dia umur 12. Okay. Dia seorang kat rumah. Lepas tu dia call mak I cakap, nampak kaki lah kat rumah. Tiba-tiba macam kat tepi pintu tu terkeluar kaki je. Time tu tak ada orang kat rumah? Time tu tak ada, memang tak ada. Dia seorang je kat rumah. Okay. Lepas tu dia call, dia rasa macam betul-betul takut lah. Tapi time tu kita tak percaya sebab dia masih budak kan. Umur 12 maybe tipu ke apa. So kita macam soal dia lah. Dia cakap cepatlah balik, please tolong balik. Aku takut sangat ni. Lepas tu mak I macam marah. Time tu dia cakap tak apa, just diam, senyap lah. Aku tak nak dengar. Lepas tu dia tutup phone call tu. Bila kita balik memang nampak dia nangis lah. Okay. That is how it all started. Bila benda yang time tu kira cerita ni dah bermula. Kira dia seorang kat rumah time dia tu? Dia seorang tu. Okay. This is the first incident pertama. Okay. Lepas tu apa yang berlaku seterusnya adalah benda I asyik hilang. Bukan setakat duit. Hilang macam dompet hilang, lepas tu deodorant I hilang, perfume pun hilang. Aku dulu time umur 15-16 ada, dulu kan Adidas ada dia punya collection. Di time Impulse ke Refreshing ke Energetic something like that. Dia ada banyak warna. Aku ada semua collection. Lepas tu bukan setakat 1 botol, 2-3 botol. Okay. Setiap minggu aku hilang sekurangnya 1-2 botol. Uish. Okay. So time tu memang panas lah. Adik I curi ke? Tapi I dengan hubungan I dengan adik-beradik I memang rapat sangat. Tak mungkin dia orang curi. Betul. Tapi bila tiap minggu you asyik hilang something. Macam duit ke, deodorant ke, perfume ke. Perfume I faham lah, maybe dia orang ambil guna. Takkan deodorant. Yelah, pun nak pakai sama kan. Betul. Okay. Lepas tu I tanya dia orang, siap marah dia orang, you orang kadang nak guna-guna lah. Takkan nak curi 1 botol ke, kau buat apa dengan 1 botol tu? Tiba-tiba 1 botol tu terus hilang. Okay. Lepas tu dia cakap bukan. Okay, tak apalah, I masih percaya lah. Sebab tak pernah pun kita ada history pasal curi-curi dari adik-beradik kami. Okay. Berapa minggu seterusnya sampai kira berapa bulan juga. Dalam berapa bulan tu I asyik dapat mimpi yang teruk. Okay. Bukan mimpi yang biasa lah. Mimpi yang you nampak kat cermin. Macam ada cermin kat dinding tu. Kau tengok kat cermin tu, lepas tu kau nampak cermin tu senyum balik kat you. Okay. Bayang you sendiri senyum balik kat you. Okay. Lepas tu bila you pergi dekat lagi, tangan tu keluar pegang tangan you. Okay. Bukan setakat kat bilik I, lepas tu I mimpi I kat dapur nak tuang air untuk sendiri, kena juga. Memang dah rasa off lah. Sebab sebelum ni I tak percaya pasal apa seram ke santau ke apa. Benda ni memang maybe mimpi lah, mimpi buruk lah. Yang paling teruk tu bila I ada satu mimpi yang I boleh cakap, I berani cakap mimpi ni paling teruk yang I dapat seumur hidup I. Okay. Time tu I tak tahu kena kerja dengan apa, tapi I bangun. Bila bangun tu I rasa takut. Ni time dah umur 15-16, takkan takut nak minta tolong dengan ibu bapa ke apa kan. Betul. Mesti rasa segan kan. So I senyap, I buka pintu I dapat rasa pintu tu sejuk lah. Knock tu biasa kan, bilik aircon kan. So pergi bilik ibu bapa I, lepas tu tidur kat kaki dia orang. Sebab takkan nak tidur peluk dia orang kan. So I tidur kat bawah kaki dia orang. Lepas tu I cuba tidur lah, tutup mata. Bila I buka, I dah balik bilik sendiri. I bangun kat katil sendiri. Serius lah? Ke ayah kau angkat kau? Tak ada. Sebab I tahu I sentuh pintu tu, dapat rasa suhu pintu tu memang sejuk. Kau rasa kau berjalan, kau pergi bilik mak kau? I bukan rasa, kau sedar? I sedar. I tahu I pegang handle tu, lepas tu jalan, lepas tu dapat nampak dulu, rumah dulu kan semua pakai dia bila lama dah 10 tahun dia akan terkeluar kan. Betul. I tahu I jalan sampai bilik ibu bapa I. Tapi bila I buka mata, I kat bilik sendiri. Lepas tu I sebab takut lagi, sebab lagi seram kan. I sekali time ni I jalan lagi. I make sure I betul-betul jalan. I lock pintu I, balik pergi ke bilik ibu bapa. Lepas tu bila tutup mata, bangun lagi kat bilik sendiri lagi. Tu dah 2 round dah. Okay. So dalam malam yang sama tu? Malam yang sama. Okay. I ingat dah dah end jam tu lah. I pergi lagi bilik tu. Tapi time ni I pegang katil tu, I dah letak tangan I kat bed frame tu. Sebab bed frame kan ada lubang. So I cuba sangkut tangan I kat lengan I kat bed frame tu. Bila sangkut, lepas tu bila I buka, I kat bilik sendiri. Lepas tu I nampak bayang kat atas. Bayang hitam tapi ada warna putih sikit. Tak berapa nampak. Time tu I nak lari, nak buat apa tak boleh. Badan macam beku. Kau dah kena stun lah kat situ. Bukan stun. Stun is one thing. Memang rasa tu stun. Tapi I try nak gerak ke apa, tangan I tak boleh buka. Kaku habis lah. Kaku habis lah. Lepas tu bila I nak baca doa ke, nak say something ke, nak buat prayers ke apa,
Tak kira prayer siapa lah. Yalah. Time tu I memang Mulut apa pun I main cakap je. Yeah. Tak boleh buka. Mulut tu tak boleh buka. Suara tu tak keluar langsung. So I terpaksa tutup mata I, lepas tu tutup mulut I, sambung just baca dalam hati I, lepas tu bila I bangun dah pagi lah. Kau sedar pukul berapa time tu? Segar Maksudnya kau sedar tak pukul berapa kau start bangun? Tak tahu. Tapi pagi lah. Tapi bila I bangun tu memang macam I rasa penat gila. Lepas tu satu malam tu I tak tahu I ada tidur ke tak, atau benda tu betul-betul ada berlaku ke tak. I tak tahu, tak pasti. Faham. Tapi betul-betul dapat rasa apa yang berlaku tu. Okay. Alright. Lepas tu I ingat okay lah, dia end setakat tu lah. So time tu kita dah risau lah. Mak saya dah siap panggil, sebab mak saya cikgu sekolah rendah. Sekolah rendah kebangsaan. So dia minta tolong kawan dia, yang time ni kita panggil ustaz tau. Cina lah. Walaupun I Cina, kita panggil ustaz tau. Panggil ustaz. Panggil ustaz datang. Lepas tu ustaz baca doa semua. Dia dapat rasa. Dia cakap dia dapat rasa macam sudut yang I cakap, dapat mimpi teruk ke, mimpi buruk ke. Dia cakap betul lah, tempat tu rasa macam kotor sikit lah. Macam tak berapa betul lah. Lepas 1 minggu, benda macam tu berlaku lagi. Okay. Asyik sambung macam tu. Lepas tu kita pun sambung lah, panggil pastor lah. Bukan ustaz. Time ni kita try lain lah. Try benda lain, takkan try tak jadi kan. Try benda lain. Try benda lain. So kita panggil pastor, macam church punya pastor datang baca doa semua, tak function juga. Kuat betul. So kita anggap maybe kita sendiri, family kita yang overthinking sangat. Okay. So biar 1 month plus, tapi dalam 1 bulan tu kan I cakap benda I hilang kan. Okay. Tu bukan paling teruk. Yang paling teruk tu duit. Sebab bapa I time tu buat business biasa you kan bawa banyak wang tunai. Betul. Lagipun kalau business you tutup pukul 2-3 pagi, takkan you nak pergi bank in dulu ke apa. So dia bawa wang tunai tu balik. Family kita tidur lewat. Memang lewat sangat. Maybe sometimes pukul 3 ke 4 pagi. So dia suruh satu family tu duduk. Family I 6 orang 6 orang duduk kat meja bulat. Lepas tu dia kira depan kita. Dia cakap apa pun tak payah cakap, I kira duit ni depan jurang okay. I bawa, I tak pasti time tu RM50 ke RM100, tapi 100 helai. Okay. Dia kira depan kita semua. Okay, 1, 2, 3, 4 sampai 100 lah. Sampai 100 lah. Ngam you orang kira ngam Okay. Letak kat meja, ikat dengan rubber band. Lepas 5 minit, kira lagi 98. Depan korang? Depan kita. Memang kita time tu tak main handphone pun. Memang nampak, just tengok pandang duit tu lah. Dalam 5 minit. Lepas tu kira lagi 98. Lepas tu kira lagi 97. Every 5 minit. Setiap 5 minit asyik kira, asyik turun. Dahsyat tu. Memang teruk. Time tu I pun macam tak tahu ayah I yang buat magic ke apa. So benda ni nak percaya, macam mana nak percaya? Yelah. Tapi depan mata dia hilang. And duit tu tak bergerak ke? So malam tu ayah I dah rasa pelik lah. Sebab ayah I pernah ada experience kat sawah, kat kampung. So dia pandai buat perangkap macam nak tangkap anap ke, tangkap tikus ke. So dia letak rotan, dia tarik pin kat tepi dengan paku. Lepas tu siap letak bedak baby powder lah. Baby powder semua. Lepas tu kita semua tidur lah, tidur kat bilik. Time ni kita semua tidur kat satu bilik sebab nak tahu apa yang berlaku. So perangkap dah buat lah. Perangkap dah buat lah. Bedak tu dah letak dari pintu sampai almari, atas almari tu. Duit tu atas almari. Lepas tu siap dengan perangkap semua. Pukul 4 pagi tiba-tiba dengar rotan tu Okay. So mana ada benda kat situ. Lepas tu RM50 tu tarik setengah. Duit tu biasa kan kita letak, kita takkan letak biasa macam ni kan. Kita akan lipat setengah. Lepas tu letak rubber band. Duit 50 sekeping tu keluar. Dah terbuka? Tak ada. Satu terbuka, satu kat lantai. Okay. Lepas tu nampak kaki bayi kat lantai. Baby powder tadi? Baby powder tu ada nampak kesan tapak kaki baby. Oh my god. Okay Cik, sebelum tu aku nak tanya kau satu soalan. Sebelum family kau yang duduk berkumpul, yang bapak kau kira duit tu kan, sebelum tu dia dah ada pengalaman hilang duit banyak juga? That's why dia buat benda tu lah. Dia malam-malam dia akan balik, dia tanya siapa yang ambil RM50 kat dompet I. Sebab I tahu dompet I tinggal last keping RM50. Siapa yang ambil? Takkan RM50 I pun nak curi. Faham. Tapi kita tak pernah pun, family kita bukan jenis macam yang Pak tak cukup duit ke apa, minta ke. Kita tak ambil pun, kita tak minta pun. Dia kalau bagi lah. Yalah. Dia kalau tak, kita tak ambil lah. Ini kan nak mencuri pula kan. Lagi jauh kan. So dia dalam 3 sampai 6 bulan tu kita asyik macam fitnah, tuduh you curi benda I ke. Lepas tu dia tuduh balik I, you curi ke. Faham. So memang tiap dalam jangka tu memang kita asyik gaduh. Maknanya satu family kau dah jadi suspek lah time tu. Memang suspek lah. Suspek each other, nak berpecah belah lah. Serius. Okay, faham. Okay. Lepas tu bila tapak kaki baby tadi, dah nampak? Apa kau buat? Lepas tu kita, time tu ayah I dah atur dengan kawan dia. Yang biasa Chinese, kita kan tahu Chinese kebanyakan Buddhism kalau tak Taoism. Okay.
Buddhism biasa dia tak buat apa, paling-paling datang baca mantra ke, baca doa sikit, nothing much, okay? Tapi yang Taoism ni, Taoism ada 2 jenis. Yang elok, yang bersempang. bersempang sikit. Kira bengkok sikit. Okay. Tapi sebelum tu, kenapa I tengah plan tu? Sebab I pun ada bagi dia tahu apa yang I nampak. Okay. So time tu I lepas mandi, I keluar dari bilik air. Biasa lepas you mandi, you tengok, nak pandang kat cermin, lepas tu lap rambut semua. Lepas tu I nampak ada bayang belakang I. Bayang ada something lah. Tapi I not sure sebab I tak pakai spek time tu. Bila I pusing kepala I terus nampak toyol. Toyol lah? Serius. Macam mana bentuk dia? Warna hijau ke? Memang apa yang orang cakap hijau. Tapi dia sebenarnya dia tak pendek. Tapi dia macam cangkung je. Kaki panjang. Lepas tu I tengok dia tengok I pandang, macam pandang 3 saat lah. Lepas tu I pusing balik. Bila pusing balik lagi, tak ada, dah hilang. So dia kantoi lah dengan kau tengok tu. Lepas tu yang pelik tu, dia bila pandang kat I, dia bukan buat macam muka biasa ke, macam kantoi ke apa. Muka dia senyum. Senyum macam ni. Kau tengok senyum macam ni. Dia siap. Otak. Serius. Serius lah. Tapi ni serius, dia tengok yang ni. Mata dia buka, lepas tu siap nampak memang dia memang senyum lah, macam nak cabar you ke. Dia macam tak tahu lah, tapi rasa pelik. Macam tu lah. Tapi kau cakap dia bukan budak kecil. Nampak macam budak sebab kurus lah, tapi dia mencangkung. Dia cangkung. Lepas tu kaki dia panjang sampai leher. Leher. Macam belalang lah. Memang macam belalang. Lepas tu tangan tu macam peluk kat tepi. Dia macam orang yang hisap candu. Badan tu, saiz tu. Aku faham. Orang-orang yang duduk kat tepi-tepi. So time tu memang jam. Sebab tu ayah dah atur. Lepas tu panggil kawan dia yang buat ni. Lepas tu dia datang. Dia tak tahu macam main rotan ke apa kat rumah. Memang pelik lah cara dia buat. Cara dia nak bersihkan tempat tu. Cara dia buat dia punya procedure tu memang nampak pelik. Tapi lepas dia buat, memang tiba-tiba kita rasa macam rumah dah elok lah. Semua benda dah hilang. Lepas tu tak ada pun rasa nak gaduh ke, nak cari pasal ke, nak cari hal ke, tak ada. Dah tenang sikit lah. Lepas tu kita tanya dia apa yang dia nampak. Dia cakap betul lah, ada orang letak toyo. Sebab orang tu actually dia partner you. So selain toyo tu, dia pun cakap ada satu hantu perempuan ke hantu wanita, rambut panjang semua. Dia cakap memang lah, yang tu pun teruk, yang tu buat you orang gaduh. Tapi yang toyo tu curi duit tu memang wujud. Barang-barang korang hilang memang sebab toyo tu lah. Tapi dia cakap dia curi duit je. Yang pasal you punya deodorant ke apa-apa hilang tu, I tak tahu lah. Tapi ada tanya adik I, takkan dia orang yang nak curi. Sebab banyak. Dia kalau nak ambil pun ambil sebotol je lah. Tu yang jadi pelik cik. Memang pelik. Aku ada satu teori kat mana deodorant kau hilang. Ini aku tak tahulah. Ini lepas kau cerita, aku ada satu teori aku sendiri. Rasa ada orang pinjam kot. Tak. Dia macam ni. Toyol pinjam. Toyol tu dia buat kerja malam. Betul tak? Dia ambil duit. Dia penat, dia berpeluh betul. Faham. You sure bukan ada orang ambil buat video? Lepas dia kata ada hantu perempuan yang kacau korang yang Okay. So part tu, so akhirnya kita tahu siapa yang buat. Partner. Business partner ayah yang buat kolam pancing tu, sebenarnya dia pinjam banyak duit daripada Along semua. Lepas tu bila dia tak puas hati dengan bapa I, sebab bapa I asyik pergi tempat tu, jaga tempat tu, lepas tu bisnes bagus. Dia tak datang. Tapi dia nak ambil alih. So dia buat santau kat ayah I supaya dia dapat ambil alih. Macam tu. Sebab biasa kalau Cina ni nak buat bisnes, kalau bisnes tu tak ada, kira tak ada Melayu dalam bisnes tu memang susah. Betul. Honestly kita semua tahu lah. So mesti ada yang Melayu dalam bisnes tu supaya bisnes tu berjalan dengan lancar. And ada connection semua kan. So partner dia tu Cina, tapi isteri dia Melayu. Dia mu'alaf lah. Dia mu'alaf. Ni bukan sebab racist ke apa. Tak. Ni open lah kan. Dia tak kisah mu'alaf ke siapa ke, kalau dah manusia tu ada hasad dengki. Betul. Dia buat je apa dia nak buat. So ni saja nak tunjuk lah. Bukan setakat Melayu yang ada dengki, tapi kadang-kadang Cina pun ada dengki. Tapi biasa Cina kalau dengki tu dia main kotor cara bisnes je paling-paling. Tapi ni first time dapat pengalaman macam ni bila Cina pun main santau. Tapi bila I tanya kawan I, memang pun ada Cina, ada dalam golongan Cina memang ada yang main santau pergi Thailand ke Indonesia ke, memang yang tu lagi kuat. Itu lagi lah. Kalau dah sampai Indo, Thailand, somehow kadang Ustaz Malaysia pun tak master lagi nak lawan kan. Tapi bagi aku macam lah, macam kau cakap tadi. Minum. Macam kau cakap tadi kan, aku rasa benda macam ni, entahlah, bila kau cakap bini dia Melayu, aku tak tahulah kan. Mungkin bini dia yang
ada masuk campur ke? Yang tu pun I tak pasti. Sebab kan? kadang-kadang orang yang nampak macam elok, macam alim, tapi dia orang yang paling teruk. Dia orang ada masalah. Tapi kita tak judge lah. Sebab I pernah jumpa bapa I pernah bawa I pergi kolam pancing tu. Pernah jumpa dia punya isteri, jumpa dia. Dia orang dua nampak elok je. Okey je. Lepas tu dia pun chef. Dia tiap kali bila kita datang, dia buat mi goreng mamak memang sedap. So kita rasa macam tak mungkin lah dia. Tapi last bila Along dah call, lepas tu kerja kita macam tak pernah pun family kita pinjam duit. Yalah. Biasa orang yang hutang kat kita. Yalah. Ni kita pula berhutang kat orang, rasa pelik lah kan. Lepas tu ayah dah cakap apa-apa you cari dia, jangan cari I. Betul lah sebab dia yang pinjam. Tapi bagi aku lah kan, kalau macam as a business partner, boleh je borak. Maksudnya kalau ada masalah, dia ada tak macam cakap dengan ayah kau, mungkin ayah kau you kena faham. Kadang-kadang ada jenis yang dia lagi pentingkan muka sendiri, air muka sendiri daripada nak bincang ke takut jatuh air muka lagi pun Cina kan. Yalah faham. Dia tak nak nampak noob lah. Yes. Kan kat situ kan. Tapi betul doh, aku bukan nak kata judge Chinese ke apa kan, tapi diorang punya hal-hal yang melibatkan geng ni, diorang memang nak nampak the most competitive tau. Yang aku perasan lah, kalau dia ni ada orang panggil kiasu. Kiasu tak nak kalah punya kan, tak nak kalah punya Cina ni orang. kalau kalah tak tahulah dia tak boleh terima kalah. Sebab you kena tahu culture tu sejak kecil. Ibu bapa kalau apa-apa dia akan ambil you banding dengan adik-beradik, banding dengan kawan. So apa-apa dia akan cakap, asal kawan you boleh dapat 80 ke dapat 100, asal you 70 lebih. Satu markah je, tak banyak pun. Padahal benda tu boleh je puji kan anak tu kan. Padahal anak dia tak teruk pun. Kalau nak banding anak dia maybe top 20 dalam sekolah ke, top 10 dalam kelas ke. Yang ni aku setuju, Aku sekolah Cina dulu. Aku Chinese school dulu kan. Aku faham culture ni, which is okay, aku pernah jadi the only Malay dekat dalam kelas tu. Itu biasa. So, dulu sekolah Cina pun setiap kelas ada satu ke satu dua orang. Itu yang paling, kalau kau kat kelas last, itu Melayu yang paling slow lah. Paling teruk. Kesian kalau kena bully. Kalau dekat atas dia yang paling pandai lah. Dia antara Melayu tau. So macam kalau dalam Melayu tu ada 19 orang, engkau antara yang pandai, kau kat atas lah. So aku ni di antara orang-orang yang dekat tengah-tengah, kelas tengah. Aku tak selamat lah. Aku tak pergi atas, aku tak pergi bawah. Pandai sangat kena juga. Bodoh pun kena dekat tengah-tengah. So bila macam ni, aku pernah nampak kawan aku punya parents marah gila babi sebab anak dia dapat nombor 2. Marah tu okey lah. Marah tu standard SOP. Yang paling teruk tu, I pernah nampak kawan I takut tak nak balik. Sebab ngangis. Sebab dia tak dapat 100. Maka dia 99. Kau tahu tak? Aku 80, aku pun macam balik lah, nak marah-marah. Aku jadi orang Melayu dalam tu kan. Aku dapat bukan nombor last, aku dah bangga lah. Kau faham tak? Dalam kelas tu ada 32 orang. Aku biasa kalau tak study, dah pass pun dah happy lah. Betul tu kan. Tapi kalau Cina tak study pun at least 80 lah. Yelah. Dia kalau balik 50 memang habis lah. Mampus lah. Sebab tu you tengok kalau Chinese tu, dia dalam masyarakat pun dia akan jadi macam kompetitif sangat. Sebab benda ni berlaku sejak kecil. So sejak kecil ibu bapa you banding you. Lepas tu sepupu ke jiran, yang paling teruk jiran datang, anak you berapa skor berapa anak I tak baik lah, anak I okey lah 98 lah, tak tinggi sangat lah. Anak you berapa Dia dalam humble tu dia bagi kau kan. Dia bukan humble. Ni kita panggil tak tahu macam mana nak cakap. Aku tak nak cakap kasar. Yalah, aku faham lah. Dia macam bila macam alah anak aku biasa je. Anak kau berapa? Tak pandai lah macam anak aku. Dia macam tu kan, lebih kurang. Melayu biasa dia banding siapa lagi teruk. Kan? Biasa Melayu dia cakap anak I teruk dia ponteng sekolah, tak pergi sekolah gaduh. Betul ke? Anak I pun gaduh. Melayu biasa dia banding teruk. Tapi kalau Cina, okey lah, anak I tak teruk sangat lah, tapi tu lah 98 lah. Anak you okey tak? Okey lah. Nanti I nak sidai baju sekejap lah. Belah macam tu lah. Betul. Tapi macam kau cakap kan, budaya kiasu ni memang daripada kecil. Mungkin dah diasuh. Mungkin mak bapak kita pun dibesarkan sebab macam tu. Sebab kebanyakan Cina bila datang Malaysia ni dia orang miskin. Lepas tu apa-apa pun kena buat. Lepas tu tak dapat privilege ke. Ni bukan nak cakap racist ke apa. Bumi Putra apa rights pun tak ada. Kau tengok kita salah satu negara yang kelebihan tu apa, pertolongan tu bagi kepada majority, bukan minority. Bukan minority, betul. Dan bila minority tu dah jadi sukses, dia tax lagi. Betul. Itu cerita dia. Cina yang tipu duit. Tapi I tengok kalau Cina, kebanyakan Cina semua yang kaya buat bisnes. Tapi kebanyakan yang duduk kat Alingan, yang kaya, mana lah mungkin high class kayangan. Dia cakap Cina tipu Melayu. Padahal dia macam tu lah. Faham sendirilah. Faham. Takut nanti kita dah jadi politik pula. Disclaimer ni semua cerita je. Ini lohan kawan dengan kawan je. Tapi berbalik kepada cerita kau tadi, Ci, macam aku cakap,
First lah macam aku cakap daripada tadi aku terperanjat bila dengar Cina kena santau. And okay, aku kalau kau pernah dengar Melayu kena santau, diorang biasanya dah bagi makan. Dia orang biasa kalau tak yang standard lah famous kita dengar nasi kangkang. Nasi kangkang. Lepas tu ada yang sampai hantar pelesit, menjatuhkan bisnes. Lepas tu cakap apa bila berak keluar paku. Yang tu time tu I memang tak percaya. Muntah so, keluar macam kampung. tak logik. Betul. Yalah kau Chinese. Macam serius lah kan. Tapi betul lah benda tu bagi aku macam ini kampung punya cerita je ni. Kita sekarang mana ada. Tapi bagi I lah, walaupun I percaya ke tak percaya, I tak cabar benda macam ni. Walaupun I rasa benda ni wujud ke tak, I rasa tak perlulah kita pergi cabar benda ni. Betul. Benda tak ada, tak payah nak cek pasal lah kan. Okay. Alright. So untuk sekarang ni aku ada cerita tadi dekat awal pasal seorang ustaz ni. Okay. Ini pun aku nak share dengan kau sebenarnya. Boleh. Ada seorang ustaz ni, aku tak tahu kau kenal ke tak, nama dia Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni famous tau dekat TV. Aku rasa semua Melayu kenal dia lah, senang cerita. Cina, ustaz yang I tahu pun Abid Liu ke? Abid Liu. Okay, lebih kurang. Dia lagi atas daripada Abid Liu. So Abid Liu tu dah disayangi, dia apatah lagi kan. Okay, so pada aku bila kes benda baru-baru ni, dia ada cerita pasal dia ni disantau. And nama santau dia Santau Katak Puru. Santau Katak Puru. Aku dengar biasa yang berkaitan dengan katak ni time aku tengok Naruto dulu. Tu Gama Kichi Gama Kichi Jiraiya kan. Tapi bila ada santau pasal benda ni, aku jadi macam serius lah. Santau ni ada banyak nama sebenarnya. Kan? So tapi apa kaitan nama tu dengan dia? Dia jadi katak ke? Bukan. Okay, bila dia buka dia punya kulit ni, santau katak tu, dia nampak macam bintik-bintik katak tu. Kau tahu? I macam pernah nampak cerita tu kat Facebook ke apa. Memang viral lately ni. So bila benda tu jadi, so pada aku lah kat sini, aku nak conclude satu lah dengan cerita kau juga kan. Kita first thing first tak boleh nak puaskan hati semua orang. Memang tak boleh. Of course kan. Kau bayangkan ustaz yang aku cakap dia sayangi ramai pun, kau tahu tak dia ni sebenarnya dah disihir since 1997. Badan dalam dia memang dah teruk. Macam-macam dah kena dekat dia. 1997 until now dia bertahan. Dia pernah sakit, dia pernah tak boleh bercakap. And pada aku bila cerita pasal santau ni, macam aku cakap lah, daripada golongan ustaz sampai ke golongan kita yang biasa-biasa entah apa-apa ni pun, aku rasa benda ni aku tak tahu bila nak mati tu. Kau faham maksud aku tak? Budaya santau, budaya sihir ni memang takkan mati. Sebab you kena tahu, manusia ni memang tak boleh belah daripada sikap dengki tu kan. Dia malas nak berjaya. Dia malas. Bukan malas. Macam mana aku nak cakap orang-orang macam ni? Tapi tak puas hati tu memang kadang kalau orang dalam Cina kita panggil nganhong. Kira macam jealousy. So jealousy tu memang sampai bila-bila lah. Sebab tu dalam bahasa English orang akan cakap the grass on the other side is always greener. Kau kaya kau akan cakap kenapa orang miskin ada banyak masa. Tapi kalau you miskin you ada banyak masa, you akan cakap kenapa orang kaya tu ada Lamborghini, Ferrari. The grass on the other side is always greener. Apa yang penting sekarang, apa yang kita ada dalam dunia ni, kita kena sentiasa bersyukur. Kan itu paling penting. Aku tak nak cakap kita kena bandingkan sesiapa, tapi kalau kita rasa macam kau cakap, benda ni takkan mati sebab benda ni datang daripada hati. Tapi aku percaya satu hari benda ni boleh berhenti bila kita syukur apa yang dia bagi. Apa-apa pun Allah tetap sayang. Aku ini Abid Liu, Allah sayang semua. Allah sayang. Okay. Alright guys. So acak rasa sampai sini saja perkongsian daripada Chi dengan kita. It's a good story bro. Thank you very much for having me. Macam tu aku cakap baik kau yang cerita. Aku kalau cerita kan jadi cerita aku. So bila kau cerita aku rasa penonton pun macam nganga. Macam tapi betul dia Cina bukan serius lah, I Cina lah. Jangan tiap kali biar bang bila nak masuk Islam, bang bila nak sunat, jangan lah please. Aku dah cukup lah, aku dah panas lah benda ni. Aku kalau jawab korang cakap I biadab, I cakap I kurang ajar. Tapi kalau I tak jawab, cakap abang ni palau kita. Macam mana? Itu aku cakap tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tak boleh, tak mungkin. Tapi janganlah sampai santau-santau ni. Okay, so kita jumpa di video akan datang. Thank you Chi sekali lagi. Alright, kita jumpa lagi. Dia bagi mini love. Okay, I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao.